Okay, welcome to the Assessment Talk. Yes. So sekarang ni adalah episod 9. So hari ni kita ada special guest, Tuan Kimi dan co-host Syauqi. Tuan Kimi boleh perkenalkan diri dulu? Assalamualaikum, nama saya Hakimi atau lebih juga dikenali sebagai Hakimi Kimisha. Kimisha ni nama brand saya lah sebenarnya. Nama manja. Nama manja. Selalu saya kena bahan lah, ada kena bahan. Kimisha tu nama wife saya lah, Syah. Oh, masuk sekali. Macam tu lah. Jadi apa lagi nak tahu? Macam sekarang ni Tuan mengusahakan bisnes apa? Okay, saya adalah seorang usahawan. Sekarang buat masa sekarang fokus kepada industri cermin mata lah, optical. Bawa brand Kimisha Optometrist. Kita fokus dekat Lembah Kelang. Cuma sekarang kita ada juga luar, kita pergi road tour macam tu, luar daripada kawasan Lembah Kelang lah. Faham? Okay, so maksudnya fokus on retail punya business lah. Yes, exactly. Okay, faham. So Tuan ada branch lain ke atau memang fokuskan pada yang sekarang kat mana? Buat masa sekarang kita ada 4 cawangan di semua cawangan. tapi semua di sekitar Lembah Kelang lah. Baru. Sebab cawangan ni nak buka nak control dekat luar Lembah Kelang ni dia susah sikit. Dia kalau macam yang kalau salah Tuan boleh betulkan lah. Tapi kalau setahu saya, kalau contoh macam F&B, Baik. kalau kita buka franchisee kan, buka lagi satu franchise tu, dia ada licensing. macam mana yang tu Tuan punya macam mana? Boleh je ke? Tak. Saya punya 100% memang saya punya. Oh, maksudnya memang cawangan saya semua punya. franchise tu own sendiri lah. Ya, semua cawangan di own oleh Kimisha sendiri. Yes. Buat masa sekarang kita tak go into franchise ke. Saya tak tahu boleh cakap nanti saya tak tahu lagi. Tapi buat masa sekarang memang kita handle sendirilah. Sebab itu antara salah satu faktor kenapa kita tak keluar jauh buka kat Ipoh ke dekat JB ke. Sebab kita sendiri punya, jadi kita kena control sendiri. Faham? So, Jadi management tu dia agak susah. Future plan akan ada expand untuk keluar daripada Klang Valley ya? Ataupun memang betul-betul nak fokus on Klang Valley punya market je? Tak, kita plan untuk keluar. Cuma mungkin untuk masa beberapa tahun lagi lah. Untuk banyakkan lagi lah. Yes, untuk tahun depan ni kita lebih kepada kita usahakan kita punya mobile team. Mobile team ni kita pergi. Contohnya hari tu kita ke Kelantan, ke Johor, ke JB, ke Melaka apa semua tu. Kita buka macam booth macam tu lah. Okay, faham. Jadi Tuan macam sekarang ni, kalau Tuan punya pola sales untuk tahun ni macam mana? Okey ke ataupun macam mana Tuan? Okay, secara jujurnya dia meningkat, tapi masih belum kurang sedikit daripada kita punya target lah, kita boleh cakap kan. Target kita tinggi lagi, tapi masih positif daripada yang tahun lepas. Okay, salah satunya mungkin sebab tahun lepas dengan tahun ni lebih banyak cawangan. Macam Syauqi punya macam mana sekarang sales untuk property punya side? Okay, so far kalau katakanlah property punya industri, dia evergreen punya industri lah. Maksudnya dia takkan akan ada masa dia akan peak betul-betul mungkin selepas daripada economic crisis and so on apa semua kan. Tapi kalau for now punya situation, kalau ikut daripada NEPIC punya data, kita punya market agak slow lah. So far still lagi maintain apa semua, tapi for now challenging sikit berkaitan dengan interest rate apa semua lah. Sebab ramai orang expect sekarang ni interest rate tinggi, meningkat. Tapi sebenarnya dia bukan meningkat, dia back to normal, kembali kepada asal kan? Sebenarnya kalau kita baca data sebelum COVID punya interest rate 4 point something tu normal sebenarnya kan. Tapi bila kita naik 4 point something sekarang, orang kata keep on naik. Sebenarnya tak. Waktu COVID kita dapat discount punya interest rate. So maksudnya that's why kenapa orang cakap pada ketika mana economic crisis, the best time untuk kita start beli property apa semua, sebab kita dapat the lowest interest rate yang kita boleh ambil lah. Tapi kalau katakanlah sekarang, dia tak kata rugi ataupun tak kata untung, tapi dia berada pada keadaan yang biasa-biasa. Macam tu. Sama juga mungkin boleh share sikit pasal kereta punya industri. Mungkin ada something news sekarang ke ataupun masa COVID ke ataupun sekarang? Sekarang. Okay, untuk industri kereta buat masa sekarang ni, kalau saya punya sales personally, alhamdulillah semakin meningkat. Cuma saya mengkhawatiri satu perkara lah.
Sebab sekarang ni kalau kita tengok based on market sekarang ni, semakin banyak company EV yang dah mula masuk dalam pasaran Malaysia. Jadi saya sebagai sales advisor Honda agak meragui perkara ni, sebab kita Honda memang belum ada lagi EV. Okay, so that's why saya agak risau sebab banyak EV yang masuk. So mungkin in future kalau trend tu berubah kepada EV punya vehicle, mungkin saya punya sale tu takut juga kan. Okay, just nak tanya dekat Tuan Kimi kan. Tuan Kimi orang yang experience dalam retail punya industri. So maksudnya comparison di antara mungkin 5 years ago dengan sekarang punya culture macam mana? Ada beza tak? Maksudnya orang still lagi pergi retail ataupun nature punya dah berubah kan? So macam mana? Okay, agak mix lah saya boleh cakap, agak campur sebab retail sendiri pun dia dah banyak jenis kan. Saya boleh cakap ada yang berubah dan ada yang masih sama. Dari segi orang ke kedai tu memang obviously dia akan kurang lah, sebab 5 years ago tak ada TikTok shop ke apa semua kan. Tapi dari segi, sebab saya dalam industri cermin mata ni kebanyakan yang orang dia tak tahu power dia kena check mata dia. Dia ada servis punya elemen dekat situ. Jadi dia kena ke kedai juga untuk check mata. Jadi perbezaan yang itu masih sama, tapi dari segi crowd orang membeli tu sendiri saya rasa dah jauh berubah lah. Sebab walaupun we are going into online punya culture membeli sekarang ni, tapi still some business kena walk in, turun juga ke kedai. Betul. Tapi bagi saya lah, sebab ada juga dia punya problem, maksudnya dia punya ancaman dekat situ sikit. Sebab kawan saya sendiri memang pakai swab mata, dia beli secara online tetapi dia check mata di kedai. So maksudnya mungkin effect sikit sales kepada retail punya kedai lah. Maksudnya dia beli bingkai dulu juga. Orang check mata dan dia akan start beli di kedai lah. Tapi sekarang dia just check mata dia dekat kedai, dapat result, dia beli dekat online. Maksudnya harga lebih murah kan. Maksudnya kita lah, menarik ni. at least dia dapat solvekan masalah, nak tahu mata dia berapa punya power, then dia nak beli kan. Maksudnya dia menang, dua-dua dia menang lah. Dia dapat tahu result mata dan dia boleh beli secara lebih murah lah. Okay, macam Tuan Kimi, berdasarkan apa yang Syauqi share kan tadi kan, Tuan ada plan untuk masuk ke dalam online punya macam TikTok shop ke? Tuan ada buat juga ke? Actually kita sudah masuk. Oh, dah masuk. Even kita beli dari segi WhatsApp closing pun ada, dalam TikTok shop pun ada. Tapi TikTok shop ni kita tak jual dengan power lah, sebab power ni banyak tau. Jadi awak nak buat berapa banyak dalam tu, berapa banyak frame, faham tak? Dia punya option tu jadi terlalu banyak lah. Ada power silau pula lepas tu, dia banyak. Jadi lebih kena manual punya closing. Jadi saya sendiri pun memang banyak sale daripada online juga. Macam Tuan Syauqi cakap tadi, sama juga dengan orang tu, dia tak perlu check mata, dia nak ikut power sama. Contoh saya rabun sekarang kan, saya bagi spek saya kat kedai, dia keluar kertas kecil tu, lepas tu dia pun hantar gambar kat saya nak ikut power ni. Jadi dia tak perlu untuk check mata pun. Tuan pun ada buat juga macam tu. Yes, kita pun ada juga buat macam tu. Okay. Especially yang macam saya cakap tadi lah, orang yang tak perlu untuk check mata, ataupun dia pernah check mata kat hospital ke apa, dia bagi surat tu, kita buat pun. Yes, ikut power lah. Okay, faham. Jadi macam untuk sekarang ni punya untuk hari ni punya session, sebenarnya kita nak kupas berkenaan dengan sales dalam bidang health industry. Mungkin tuan boleh share sikit. Okay, pertama sekali mungkin saya boleh cerita saya punya background lah kan, dalam industri kesihatan tu sendiri. Okay, dalam industri kesihatan ni dia banyak cabang. Macam mungkin kita tahu ada farmasi, mungkin ada doktor tu sendiri kan, ada doktor pakar, lepas tu mungkin ada klinik gigi kan, mungkin kita boleh sentuh pasal klinik gigi, dan termasuklah optometri sendiri. Saya dalam bidang optometri. Jadi degree Tuan, saya ada soalan. Contoh yang macam yang bunyi-bunyikan tulang tu panggil apa? itu saya chiropractic. Tapi saya tak reti sangat. Tapi itu pun dia banyak ni tau, banyak argument lah. Setengah orang dia tak percaya benda tu. Ada yang kata tu just instant. Yes, dia tak betul. Dia bukan dia tak membawa kepada kesan jangka masa panjang ke macam mana?
Maksudnya dia baik tu tak boleh baik selamanya Dia ke? Sekejap Dia lebih kepada instant tu lah. Tapi tak dari segi nak sihat tu saya pun tak kurang pastilah kan. Mungkin tuan boleh sambung yang tadi tuan punya background. Background saya kan. Background, ya. Okay, so basically terjam terus lah. Background dalam niaga tu dah banyak sebelum daripada saya ada degree lagi. Tapi degree saya dalam bidang optometri. Jadi cerita macam mana, sebab ramai orang tanya macam mana budak Melayu ni boleh masuk industri optometri ni. Biasa ramai Cina. Betul. Biasa ramai Cina dalam cermin mata apa semua ni kan. Macam mana budak Melayu ni boleh masuk? Cerita dia, saya bila SPM alhamdulillah agak cemerlang lah untuk tahun saya, masa zaman saya tu agak cemerlang. Jadi dapat beasiswa KPT, buat Foundation in Science. Bila dah start masuk universiti tu, dia dah jadi makin nakal lah. Dia makin nakal lah. Tapi masih okey lagi lah. Dan berbekalkan, yalah kita dapat beasiswa kan, duit pembayar cukai. Jadi kita punya lah, banyak duit pembayar cukai. Belajar tak belajar sama banyak lah. Jadi masa tu tapi minat saya dalam bisnes tu sendiri. Bila saya habis sains, saya nak masuk dalam industri. Sekarang aku suka sains. Aku pandai sains lah, sebab saya suka sains. Jadi sains apa yang saya boleh gunakan untuk buat bisnes? Itu jadi pecah. Nak mula-mula nak tengok nak jadi doktor ke, tengok doktor. Maksudnya mentality waktu tu sebagai seorang businessman lah. Maksudnya dia tak fikir nak jadi doktor, kerja dekat government punya hospital apa semua, jadi pharmacy, tak adalah. Maksudnya memang mentality nak jadi business, memang nak jadi businessman dalam sains punya industri macam tu Yes, betul lah. Mungkin lain kali kita bercerita pasal saya early apa kita panggil early life saya kan. Banyak dalam bisnes lah. Cuma memang mindset masa tu aku nak buat bisnes. Cuma yang aku pandai sekarang, apa yang aku pandai adalah sains daripada sekolah rendah lagi. Dia sebenarnya tuan, kalau bisnes ni kita, kalau nak senang dia, apa yang kita pandai je. Setengah orang yang banyak tercapai sebab dia buat bisnes yang dia baru nak belajar kan, ataupun yang dia belum lagi ada experience apa semua, tiba-tiba terus buat. Susah lah. Better buat benda yang kita memang dah ada knowledge kan. Dan benda tu selesa untuk kita. Betul. Senang kita. Maksudnya minatlah bidang sains, then pilih apa untuk bidang apa, optometri apa? Optometri ni mata lah. Senang cerita dia mata. Sebab untuk optometri punya industri ni kebanyakannya dimonopoli oleh Chinese. Malay ni ada tapi tak ramai. So macam mana tiba-tiba terfikir, aku kena try benda ni sebab unik sikit lah, dia macam janggal sikit kan. As a Malay, kita join optometri punya industri kan. Boleh share sikit? Ya betul. Kalau ada pun lah, sorry sikit lah, mungkin ada yang tengok ni kan. Kebanyakan yang Malay yang pilih untuk optometri ni, mungkin dia isi UPU kan. Lepas tu keluar optometri jomlah masuk yang ni. Kebanyakan dia macam tu lah. Tapi macam saya tadi saya cerita, lepas saya dapat foundation, lepas foundation saya tengok apa option saya ada kan. Panjang cerita saya pendekkan, jadi saya pilih optometri. Okay, aku nak buat optometri ni, nak jadikan career lah kan. Jadi apply UPU apa semua ni kan, untuk dapat degree ni. Tak dapat. Saya dapat teknologi makanan. Pada waktu tu saya tak nampak teknologi makanan. Pada waktu tu lah. Kalau sekarang bila terbuka kepala otak saya rasa teknologi makanan ni satu yang boleh buat duit tau sekarang ni kan. Kalau sekarang ni apa yang saya fikir lah. Kalau waktu tu saya tak nampak lagi. Tak tahulah aku kerja kilang ni teknologi makanan ni kan. Kilang tin sardin ke apa. Aku fikir masa tu fikir macam tu lah. Jadi saya pilih kita buat optometri dah. Masa tu pun ada start bisnes optometri yang dah besar. Saya tengok ni interested juga ni kan. Jadi saya pergi ambil swasta. Jadi saya degree saya dekat swasta. Faham. Degree saya dekat swasta. Jadi dekat Segi University lah sekarang. Okay. So tuan punya bisnes ni dah run untuk berapa lama dah? Bisnes saya sendiri sebenarnya baru 3 tahun. Baru 3 tahun lebih. Tapi sebelum tu saya dah kerja jaga kedai toke Cina lah. Saya dah betul-betul kerja kan. Masa kerja tu 100% memang saya buat macam kedai sendiri lah. Kita jaga betul-betul kan, sampai bos tak boleh lepas. Tuan absorb tu, daripada situ buka kedai baru lah. Yes, kita absorb betul-betul lah. Masa tu develop skill lah. Masa saya kerja pun saya dah buat content kan. Masa tu dah ada dekat YouTube. Dulu tak ada TikTok lagi, buatlah YouTube. Kan? Kedai cermin mata juga ke macam mana? Masa tu betul dalam cermin mata kan. Okay. So maksudnya okay, so untuk macam kita tahu sales ni dia pelbagai.
Makna kata kalau beli kereta pun sales, beli insurans pun sales, beli rumah pun ada sales agent ni kan. Jadi untuk yang macam bahagian health industry ni, saya rasa tak ramai yang aware berkenaan dengan berlakunya transaksi jual beli dekat health industry. Mungkin Tuan boleh share. Yes, tepat sekali Tuan. Industri kesihatan juga adalah satu bisnes. Ini ramai orang tak perasan pun sebenarnya kan. Dia adalah satu bisnes. Farmasis adalah sales. Ya, betul. Salesperson. Faham tak? Farmasis adalah salesperson. Doktor adalah salesperson. Optometrist macam saya Secara adalah tak langsungnya salesperson. adalah salesperson. Jadi bila salesperson, dalam kepala salesperson, semua orang salesperson mungkin kat sini kan. Jadi apa yang kita nak buat apa? Secure the money lah. Jadi, Secure the deals. Jadi dalam isu kesihatan sebenarnya dia punya apa kita panggil etika. Etik ataupun moral tu kita kena lebih tebal sebenarnya. Jadi kalau Lebih moral tu professionalism nipis, tu kena, kalau moral dan etik tu lebih nipis, lu nyai lah yang member sebelah lagi kan. Betul. Sebab macam ni tau. Sebab previous viral tentang seorang so-called influencer buka klinik. Dan netizen komen lah. Dia kata, oh dia ni bukan doktor, macam mana dia buka klinik. Oh dia ni macam ni, viral betul. Tapi as a business person, saya tak nampak benda tu jadi masalah. Sebab berapa ramai sebenarnya orang yang tak ada related dengan bidang kedoktoran, apa, medical apa semua buka klinik. Sebab dia as a business owner, dia bukan seorang doktor. Maksudnya yang bekerja tu lah dia hire licensing apa semua untuk buka klinik lah. Sebab mostly orang akan fikir macam kalau nak buka satu bisnes ni, dia kena tahu A to Z. Yes. Kalau dia nak buka bisnes cermin mata, dia kena tahu pasal cermin mata A to Z kan. Contoh kan. Betul. Tapi kalau sebenarnya kalau kita nak buka sesebuah apa-apa bisnes pun kan, kalau kita tak tahu tapi kita ada power untuk kita hire orang kan, cari orang yang berkualiti untuk hire, kita boleh leverage dan kita boleh run bisnes tu. Betul. Exactly, saya sangat setuju. Dan kalau saya tahu, saya tak ambil degree saya. Waktu tu saya tak tahu. Saya tahu, saya ingat saya kena ada lesen sendiri kan. Betul. Saya tak tahu boleh hire orang kan. Jadi sekarang kalau tuan cakap macam tu betul lah. Dan saya bukan saya seorang je ada lesen. Bawah saya sekarang ni ada yang lebih pandai daripada saya. Ada master in optometry pun ada. Betul. Dalam bawah company kita. So basically tak perlu pun kalau tuan cakap tuan nak buka kedai cermin mata ataupun pusat optometri, yes, boleh je. Boleh je. That's why dia keluar satu quotes. Kenapa nak buka klinik? Sebab boleh kan. Maksudnya dia tak ada masalah pun. Walaupun kita bukan sebagai seorang lecturer, kita nak buka universiti ke, kita nak college ke, benda tu boleh je kan. Kita hire orang yang betul-betul pakar untuk operation run the business kan. Tapi kita as a founder, kita just fund duit apa semua macam tu lah kan. Apa aku nak kupas berkenaan dengan sebab boleh yang Azri Walter yang dipopularkan oleh Azri Walter kan. Okey, contoh macam sebab boleh ni sebenarnya dia dah kupas terlalu banyak permasalahan. Sebenarnya kalau bisnes, contoh macam kita cakap tadi kan, kenapa nak buka ni? Sebab boleh. Kalau kita tengok pada jawapan tu sebenarnya dia bersahaja tapi sebenarnya mendalam sebenarnya kan. Betul. Macam boleh, sebab memang boleh lah. Kalau kita belajar kan, tahu teknik selok-belok semua, sebenarnya memang boleh pun kan. Betul tak? Betul. Sangat senang je sebenarnya kan dalam bidang apa-apa pun. Cuma mungkin kalau keseluruhan kita nak start from scratch, dia agak susah lah. Agak susah. Cuma tiba-tiba saya nak buka klinik, mungkin saya agak susah. Mungkin saya boleh partner dengan seorang yang ada pengalaman dalam industri itu, dan mungkin benda tu boleh direalisasikan. Kalau berkenaan dengan yang benda ni tuan, sebenarnya dia yang mustahak dia, kalau kita nak sukses dalam sesuatu benda ni, sebenarnya yang penting kunci dia know right people. Betul tak? Kalau kita nak sukses, kita kena mingle around dengan orang yang kita sukses. Kalau untuk setengah orang yang macam dia tak ke mana-mana kan, dia kena check balik surrounding dia sebenarnya. Betul tak Syakir? Betul. That's why kadang-kadang mentality kita yang membezakan kita dengan orang lain lah. Sebab ada orang fikir kalau kita nak buka restoran, kita kena pandai masak. Tapi saya percaya tu benda yang saya percaya tu benda yang sebenarnya kadang-kadang owner franchise untuk McDonald pun saya rasa tak pernah masuk dapur kot. Mungkin pernah masuk dapur lah, tapi nak suruh dia goreng fries ke apa semua ke, saya rasa dia tak kerti. Tapi dia tahu handle business. Bagi saya benda tu yang membezakan self-employed dengan business. Itulah kan? Memetik balik macam yang kita cakap pasal bidang sales, ada berlakunya transaksi jualan yang kita tak sedar pun dia sebenarnya dia adalah sales. Contoh macam yang kita selalu tak sedar, sebenarnya universiti pun sales. College pun sales. Betul sekali tuan. Tapi balik kepada kita punya tajuk sales industry ni kan, macam saya cakap tadi lah, doktor pun
Salesman. Ya. Ya, tepat sekali kan. Jadi situ sendiri pun dia datang persoalan kan. Kadang-kadang apakah dia nak prescribe ke, dia nak recommend satu produk kan. Kadang-kadang sebab itu timbul isu bila doktor tu ada produk sendiri. Tambah-tambah produk lelaki. Yang tu tak boleh ke tuan? Kalau ikutkan by right dia memang tak boleh ke macam mana? Saya tak tahu dari segi etika atau moralnya, tapi legally boleh lah. Dan ini pun satu isu dalam industri sendirilah. Ini keras sikit saya nak cakap kan. Tapi KKM pun jujur saya cakap KKM a bit lenient lah. Saya cakap dia macam mana, dia tak strict lah. Dalam even dalam optometri sendiri kan, saya boleh cakap dalam bisnes optometri sendiri. Ini keras sikit lah. Tapi dalam bisnes optometri ada juga kedai yang sebenarnya tak ada optometris pun. Jadi kalau tuan nak buka satu kan, menarik. Kemungkinan besar tak kena tangkap lah. Dan legally tak boleh. Okay. Tapi siapa nak datang check tu? Faham tak? Siapa nak pergi tangkap awak tu? Kalau ada ke orang nak report polis ataupun polis nak pergi report? Tak ada. Okay. Tuan, berdasarkan bisnes yang tuan jalankan sekarang ni adalah cermin mata kan. Saya tertarik untuk bawa satu isu yang berkaitan dengan kerosakan mata ni. Ada yang berkait rapat juga dengan gadget. Macam mana tuan? Kalau tuan tengok macam situasi sekarang ni, saya pun dapat lihat sebenarnya macam situasi kan. Tengok macam budak-budak, kadang kita tengok muda sangat tapi dah pakai spek. Macam mana tuan? Wujud ke benda ni? Sangat-sangat wujud. Budak-budak sekarang, kalau yang paling ketara yang dah start masuk belah-belasan ni, usia yang belasan kan. Sebab dia orang dah daripada kecil ni, generation yang daripada kecil dapat gadget ni tau. Ni generation yang sekarang umur dia mungkin 12, 13, 14 ni kan. Waktu ni kalau saya boleh sentuh juga, kita orang mobile team Kimisha ni, kita orang pergi ke sekolah juga tau. Kita ada event buat pemeriksaan yang besar untuk sekolah. Jadi kita orang buat, bila kita check mata budak-budak ni, korang akan terkejut. Mostly mungkin damage ke? Ramai sangat yang bermasalah. Pada asalnya saya macam mana saya boleh masuk ke sekolah tu, sebab saya dijemput oleh pengetua sekolah. Pengetua sekolah dapati ada banyak budak yang bila dia orang duduk belakang, dia orang tak nampak. Dia duduk belakang tak nampak. Jadi semua orang nak duduk depan. Masalah ni sebenarnya makin teruk lah sekarang ni. Yes. Sebenarnya boleh, kalau saya cakap juga, dia bukan gadget je sebenarnya. Sebenarnya kita punya visual demand untuk tengok benda dekat. Baca buku. Sama juga dengan education. Kalau boleh cakap 20-30 tahun lepas, education ni dia tak sangat penting tau. Dia tak, demand untuk education tu tak sangat penting. Kalau contohlah, mungkin 30 tahun lepas, UPSR kalau dapat 5A tu kira budak pandai lah. Jadi lagi UPSR sekarang tak ada kan? Tak ada. Tapi kalau zaman sekarang yang darjah 6 nya tu, kalau awak tak dapat straight A, kira tak pandai lah. Sebab normalnya orang dapat straight A. Faham tak? Sebab betul. Demand education tu budak-budak mana ada sekarang darjah 3 dah pergi tuition siang malam. Betul. Jadi kalau tengok pola dia memang sekarang ni mostly student ke, kalau muda-muda mata memang damage tuan daripada awal lagi. Mungkin ada faktor pemakanan, tapi dari segi scientifically studies tu banyak yang grey lagi. Sebab benda ni trend gadget ni dia banyak baru tau. Benda-benda baru ni dia tak solid lagi dia punya fakta. Macam cakap vape ke apa kan. Ada orang setuju, ada orang tak setuju. Okay, tapi tuan, maksudnya bila mana kata banyak berlaku masalah mata, maksudnya peluang bisnes tu lagi besar lah. Kita so-called bila ada masalah for sure akan ada bisnes kat situ lah. So pendapat tu adakah benda ni bagus ataupun macam mana? Awak nampak tak macam mana satu topi? Saya ada 2 topi sekarang ni. Saya ada topi kedai spek kan. Saya topi sebagai owner kedai spek, dengan saya topi sebagai saya seorang optometris. Kalau saya seorang optometris, saya tak nak lah benda tu berlaku, betul tak? Tapi kalau perspektif saya, topi pakai untuk kedai spek, jadi saya nak benda tu berlaku, betul tak? Baru create demand dan industri tu makin hidup. Tapi kalau itu tuan bahaya nak, kan? Kalau tuan nak sales lagi kencang, sebenarnya tuan boleh buat kedai handphone juga ke depan tu. Maksud dia create problem dan dia create solution lah kan. Tapi itu sebenarnya health industry. Orang yang control food industry dengan orang yang control health industry sebenarnya orang yang sama. Dalam topik. Sebenarnya kalau kita masuk bab makanan, sebenarnya banyak yang boleh dipersoalkan tuan.
Betul. Kan kalau kita tengok makanan dekat kantin sekolah pun kita tahu makanan tu kalau bahasa kasar dia shit food lah. Makanan yang tak ada zat kan. Tapi mungkin dalam 10 tahun lepas itu normal, betul tak? Budak-budak macam tak tahulah zaman korang, zaman saya makan nugget tu saya tak rasa normal. Satu benda yang kotor masa tu kan. Dia normal, tapi cumanya tuan, sekarang ni dia semakin teruk tuan. Kan kalau kita tengok akses kanak-kanak, macam bukan kanak-kanak lah, akses dalam kita nak order makanan tu pun dah semakin mudah kan. Dia rasa bukan dia zaman-zaman dulu makan nugget semua tu kat sekolah biasa, tapi bila balik rumah mak masak makanan yang sihat. Tapi sekarang kat sekolah macam tu, balik rumah macam tu, pergi sana macam tu. Maksudnya benda tu tak ada kontrol langsung lah kan. Culture dalam memilih makanan ni dia sekarang ni dah lebih mudah. Jadi macam nak makan apa, order kan. So makanan yang dijual tu pun sebenarnya kalau kita tengok pun sebenarnya kita tahulah sebenarnya tak pun bagus lah. Jelas industri makanan tu dia orang nak buat duit dia. Betul. Tahu tak, industri makanan, tokek kedai makan tu dia nak buat duit. Dia tak kisah apa jadi kat engkau 10 tahun lagi ke 20 tahun lagi. Yalah, simple way nak faham. Bila mana kata business, for sure kita akan reducekan kita punya cost, akan tingkat kita punya margin lah. Benda tu normal lah. So, maksudnya tentang kesihatan apa semua tu nombor 2 lah kita akan fikir kan. Tapi maksudnya keuntungan menjadi keutamaan bila mana kata kita bisnes kan. Bukan tentang kesihatan ke apa, sebab kita bukanlah pakar kesihatan ataupun doktor kan. Maksudnya kita tak bertanggungjawab untuk jaga benda tu. Betul. Tapi saya tertarik dengan teknik tuan yang approachment tuan berkenaan dengan sales, yang tuan boleh turun ke sekolah dan buat check up tu kan. Yang tuan find out yang mostly mata damage. Jadi macam mana tuan boleh dapat idea untuk turun ke sekolah tu? Mantap juga tu kan. Oh, tu perangai saya daripada zaman universiti lagi pun. Saya suka community punya community punya awareness pasal kesihatan mata, screening ni untuk check mata apa semua ni. Saya suka benda tu. Saya enjoy sebab saya boleh jumpa dengan orang kan, boleh sembang dengan orang. Kita boleh tengok benda baru kan. Kalau kita duduk dekat kedai je ataupun kita duduk dekat office dia bosan. Jadi saya suka. Tuan jenis yang suka mingle around lah. Yes. Dan satu lagi, salah satu sebab kenapa saya banyak buat community punya screening macam ni, sebab business juga. Sebab saya punya business ni dia sangat memerlukan kedai tau. Dia memerlukan kedai. Jadi kalau saya nak cover DJB contohnya, saya perlu buka satu kedai DJB, which is nak buka satu kedai cermin mata macam yang saya buat sekarang, memerlukan modal sekitar 200k 300k kalau nak cantik. Jadi itu nak buka banyak cawangan tanpa investor, franchise apa semua ni, dia agak susah lah. Jadi tapi buat masa sekarang saya perasan yang macam tuan, kalau mostly yang buat business ataupun yang buat sales, kalau kita buat sales sebenarnya kita tak boleh jadi seorang yang macam pendiam, suka jauhkan diri kan. Macam sekarang ni kan famous dengan introvert, extrovert semua kan. Mungkin Shoki boleh komen sikit berkaitan dengan introvert berkaitan ni. dengan introvert dan extrovert ni, dulu rasa tak keluar pun istilah ni sebenarnya kan. Sebab kalau katakanlah saya introvert, siapa yang mengesahkan awak introvert kan, betul kan. Sebab yelah, bila kita based on sekarang zaman content kan, orang tu cerita introvert ni sekian. Tapi saya boleh katakan saya lah orang introvert lah. Kalau kita based on baca data benda semua tu, baca news apa semua tu, fakta semua tu, saya lah introvert. Tapi bukanlah maksud sebagai seorang introvert kita tak boleh buat sales. Kita boleh buat sales, tapi kita lebih prefer bersendirian. Cara kita healing dengan cara seseorang apa semua kan. Tapi bukan maknanya kita tak boleh bercakap. Macam sekarang kita kena bercakap, kita bercakap lah. Mana kata tapi, jangan gunakan introvert tu untuk letak limitation kat diri kita. Sebab ramai orang dia salah faham. Dia sebenarnya bukan introvert, tapi dia low self esteem. Kan dia tak ada confidence nak bercakap. Itu bukan introvert bagi saya, itu low self esteem punya problem lah. Kan? Tuan boleh komen sikit? Bagi saya alasannya tu simple dia alasan lah kan. Saya rasa alasannya banyak. Sebenarnya dalam banyak benda kita kena buat apa yang kita perlu buat. Kita bukan buat apa yang kita suka buat. Itu yang the real man tuan. Dia kena buat apa yang dia kena buat. Dia tak boleh terlalu ikut emosi. Ini salah satu benda yang macam guru saya ajar kan. Dia pesan kat saya, banyak benda dalam dunia ni macam kita solat. Kan, solat, awak suka ke, awak malas ke, awak mengantuk ke, awak demam ke, awak kena solat. Solat tu tak kena. Kalau mata je boleh gerak, mata pun gerak. Betul. Faham tak? Maksudnya do whatever it takes, memang kena macam tu. Jadi sebagai macam contoh kita lelaki kan,
kita introvert ke extrovert ke? Betul tu. Kalau susu anak dah kosong dalam tabung, takkan kau nak extrovert lagi? Betul tak? Tak guna kan. Kena do whatever it takes juga untuk isi susu tu balik. Itu tanggungjawab kita. Sebenarnya bagi saya, kalau berkenaan dengan introvert extrovert ni, lebih baik tak payah tahu sebenarnya kan. Kita ni betul. introvert ke Yelah, extrovert sebab ke. kalau kita baca fact macam tu kan, macam saya just baca macam tu, kita boleh okay, aku introvert. Tapi tak maknalah kita tak boleh buat sales. Ada setengah orang dia menjadikan introvert ataupun extrovert Alasan. sebagai dia punya, aku tak boleh, aku introvert, aku tak boleh buat apa-apa. Kan, maksudnya Dia yang letak limitation dekat diri dia sendiri. Tak pelik zaman sekarang budak-budak tak suka jumpa orang Oh, tak boleh betul. bercakap kan. Macam kalau kita tengok sekarang pun kan, macam budak-budak dia tak boleh bercakap tu kan. Kalau jumpa pun dia macam kan. Kita tahu lah budak-budak kan, dia tak boleh bercakap. Kemahiran berkomunikasi tu dia jadi rare. Kalau siapa-siapa yang boleh berkomunikasi, pengawas. Terus pengawas. Boleh cakap je pengawas. Sebab dia jadi rare tau. Mungkin tu boleh share. Tapi dalam TikTok dahsyat lah ada orang kan. Dekat komen tu. Dekat komen tu. komen. Yo, memang berani tu kan. Kalau saya tengok masuk dalam live Azil Walter tu, hei botak. Macam tu je dia boleh sound, faham. Tengok profile budak lagi, budak kecil kan. Tapi tak tahulah, adab tu satu hal lah tu, dengan orang lebih tua kan. Tapi dia orang tu dah biasa dengan apa ni kita panggil dunia digital punya komunikasi tu kan. Bila terlalu banyak sangat gadget, dia jadi macam, okay, contoh kalau kita nak main bola kan dulu kan, dia memerlukan effort yang banyak tu kan. Kita kena keluar main bola kan, apa panggil Assalamualaikum, ajak main bola kan, lepas tu main bola kat padang. Tapi macam sekarang ni tuan, kalau kita tengok budak-budak sekarang, dia tak cenderung untuk keluar rumah. Dia lebih kepada chat kan, weh jom ML kan, budak sekarang kan ML kan. Jadi kat situ dia dah limitkan kids punya pergaulan kan. Dia orang punya, daripada segi bersosial dia orang tu kat situ memang jadi lemah lah kan. Sebab jarang keluar rumah tu. That's why Mungkin tuan agak berusia daripada kita orang. Kita orang ni lah, dia di antara penghujung Y kan. Maksud kita dah awal-awal Gen Z. Maksudnya kita tak pekat sangat Gen Z tu lah. Tapi budak-budak yang mungkin sekolah menengah sekarang ni, mungkin dia punya Gen Z tu memang pekat lah kan. Tapi kita ada peralihan di antara yang macam zaman-zaman kita tu still lagi jumpa lah. Tiga-tiga sekupang, petang nak main, kena jumpa kawan apa semua. Tu masuk kita sekolah menengah baru dah start main gadget apa semua kan. So maksudnya perbezaan zaman tuan yang betul-betul pure tak jumpa benda tu, maksudnya dah umur dalam 20 something baru jumpa gadget apa semua, ataupun 30 something baru jumpa, ataupun dengan budak-budak sekarang yang memang celik-celik mata ni, memang dah ada lah benda tu kan. Sekejap, saya tak adalah tu macam tu. Okay. Tapi yes, dari segi gadget tu belasan lah, maksudnya sekolah menengah baru start ada gadget ni. Kebanyakan dalam umur saya ni yang sekolah menengah baru start ada yang phone ni kan. Zaman-zaman hujung saya sekolah menengah tu keluarnya Facebook lah. Situ saya rasa Facebook tu dia berbeza dengan MySpace lah, Friendster ni. Dia tak ramai, ada orang tak ada. Tapi Facebook zaman tu semua orang ada. Kena ada. Semua orang ada kan. Masa tu yang gambar selfie pada atas semua masa tu. Yes, itu start selfie daripada atas tu. Jadi macam kita masuk bab health sikit kan. Tapi kita cuba masuk bab kesihatan mental lah sekarang ni kan. Macam mind budak-budak sekarang ni macam terlalu banyak phrase yang macam depression, anxiety. Benda-benda ni semua datang pun based on kita punya circle, kita punya social life semua. Mungkin Shoki boleh share? Betul, sebab zaman sekarang ni pertama sekali kita dah banyak benda mudah. Contoh nak makan order kan. Dalam zaman-zaman dulu nak makan mungkinlah kena pergi cari kayu bakar apa semua kan, pergi ke bendang apa semua buat benda tu jadi kan. Maksudnya kalau ada yang kata dia ni budak lagi nak sembang pasal benda ni kan. Tapi macam saya sendiri, pengalaman benda tu kita berada peralihan yang tak mudah sangat dan tak susah sangat. Maksudnya kita still lagi merasa benda-benda yang tak mudah based on phone, everything settle kan. Kita still lagi melalui fasa-fasa yang kedai-kedai lah apa semua, baru kita dapat something yang kita nak. Tapi kalau macam sekarang pula berkaitan dengan health punya, mental health apa semua, mental health, bagi saya sekarang ni adalah kita banyak berlawan dengan musuh yang sebenarnya bukan musuh kita pun sebenarnya.
Kan contoh, orang post something, dia punya kejayaan apa semua, kita anggap dia ni macam nak challenge aku, dia ni macam tu. Sebab dia tak, sebenarnya kadang-kadang yang post pun tak ada niat untuk challenge siapa-siapa pun. Cuma dia just nak share sebab itu account dia, suka hati dia nak share apa pun. Cuma kadang kita yang rasa macam dia ni power lagi pada aku apa semua, dia ni budget lah apa semua. At the end, benda tu yang membunuh kita sendiri sebenarnya kan. Sebab Buya Hamka kan, Buya Hamka saya baru baca karya Buya Hamka. Dia kata pemuda zaman dulu dengan pemuda zaman kini, dia kata beza. Zaman dulu umur 20 something dah berjuang untuk bangsa, dah berjuang untuk agama kan, kena henyak dengan pemerintah, dengan British, kena henyak dengan pemerintah, tapi melawan supaya dia boleh jadi seorang pemuda yang powerful kan, start cipta karya apa semua. Tapi hari ini bila mana kata banyak benda yang mudah, tak ada challenging tu tak ada, yang menyebabkan kita rasa macam everything fine, everything okay, tak ada apa-apa nak kejar. Sebab tak ada apa nak takut kan. So maksudnya macam orang lain semua lebih daripada aku, orang lain cuba nak fight dengan aku. Benda tu yang sebenarnya kita sendiri yang jadikan kita sebagai mangsa keadaan. Padahal tak ada pun sebenarnya. Tapi sebenarnya as a youngsters yang muda ni, sebenarnya kita kena buat something yang ada benda yang kita boleh banggakan pada usia muda. Sebab one day mungkin tuan dah berkahwin kan, macam kita yang belum kahwin ni, macam Muiz dah kahwin, saya belum kahwin lagi kan. One day kalau katakanlah kita dah ada anak, at least kita dah tua nanti, ada benda something best yang kita nak cerita. Aku muda-muda dulu macam ni. So maksudnya mungkin anak-anak kita jadikan kita sebagai idola dia lah. Bapak aku powerful kot, muda-muda macam ni. Tapi kalau kita pun hidup dalam dunia kita sendiri, tak bergaul dengan orang apa semua, so apa yang kita nak cerita dekat kita punya anak-anak akan datang kan. Okay, so untuk Tuan Kimi boleh share sikit berkenaan dengan pendapat tuan nak berkenaan dengan mental health sekarang ni, kalau tuan perasan lah. Mungkin boleh share sikit. Boleh saya share, tapi ini wholly pendapat saya lah kan. Ini pendapat saya, mungkin tak betul, mungkin banyak salah kan. Play safe lah, jawapan play safe itu memang kena play safe. Takut kena kecam. sebab agak bahaya. Sebab ini mental health ni nyawa dia mental. Faham tak? Dia boleh datang dengan nyawa sekali. Sebab sangat bahaya lah. Tengok masa Covid berapa ramai gugur kan. Ya betul. Macam mana saya nak cakap kalau saya lah first kali balik kepada agama. Balik kepada agama. Simple kan? Tuan itu kalau saya first kali balik kepada agama dulu. Sebab macam balik agama, contohnya macam kita belajar Quran lah kan. Kita belajar Quran. Quran tu dah ada untuk apa ni, kita punya apa kita panggil guidebook lah. Kalau apa guideline. Dia sebenarnya Quran untuk Muslim, dia guideline je sebenarnya. Tapi ramai yang SOP tu ramai yang tak cuba belajar Quran. Termasuk saya pun baru-baru je start belajar Quran. Bila baca terjemahan pun banyak kali saya terduduk tengok, apa ni kan, aku dah berapa lama aku mengaku aku Islam, tapi aku tak pernah baca pun. Maksudnya baca dalam bahasa Arab tu, baca dan fahami tu sebenarnya baca, satu benda yang berbeza. Fahami apa yang Quran cakap kan. Sebab ini adalah panduan hidup aku. Betul. Macam mana aku tak pernah baca. Bila saya start belajar bahasa Quran, belajar start pada agama, saya dari peringkat awal hidup saya ni, agama bagi saya macam magic. Bagi saya macam magic lah kan. Sejadah terangkat lah. Zaman tu zaman Bluetooth. Lepas tu anak kena sumpah kan. Lepas tu anak kena sumpah. Bagi saya itu peringkat awal itulah agama. Jadi sekarang okay, ini agama ni panduan hidup, baru kita faham. Betul tuan. Saya suka tuan punya petikan berkenaan dengan sebenarnya kita as a Muslim, Quran is our guideline. Macam mana kita nak teruskan hidup tanpa kita punya guideline. Even kalau kita beli kereta pun kan, Syauqi kan, ada dia punya quick guide, dia user manual kan. Kita kena refer benda tu untuk kita reti guna kereta tu kan. Betul. Tapi sebagai Muslim, kalau kita nak teruskan hidup sebagai Muslim yang soleh lah kan, kita mesti nak kena refer kita punya user guide kan. Macam bawa kereta lah, sebab tu ramai tak bagi signal tu. Sebab dia tak baca manual book. Betul kan? Tapi powerfulnya Al-Quran ni adalah dia manual book yang tak pernah evergreen, tak pernah ketinggalan zaman. Maksudnya dia evergreen setiap zaman. Kan dia powerfulnya Al-Quran nak compare dengan kita lain lah kan. Sampai kiamat. Kalau kita baca kiamat sekarang pun masih kita sangat related dengan kita. Kadang-kadang macam ni baru berlaku kan, tapi macam dah ada kan. Sebab Al-Quran ni kita memang tahu dia memang dah lama lah kan. Betul. Sebab saya pernah baca satu buku tu, dia kata apa, Al-Quran ni dia sebagai pelengkap kehidupan manusia. Betul. Ada pedas dia, macam kita makan kan. Macam ada surah menceritakan tentang azab,
ada surah menceritakan tentang syurga. Maksudnya lengkap. Pedas dia. Macam kita makan, kita sometimes kita nak pedas, sometimes kita nak manis. Tapi itulah Al-Quran tu dia melengkapi semua aspek. Betul. Maksudnya kita as a Muslim refer Al-Quran dan cuba baca tafsir dia. Ramai orang silap kan. Fahami Quran. Saya bukanlah pakar tentang Al-Quran, tapi ramai orang salah faham yang tak boleh tafsir Quran. Betul, kita tak boleh tafsir, tapi kita boleh mentadabbur. Maksudnya kita baca sekali imbas dan just faham makna je. Bukan untuk kita, tugas kita bukan mentafsir. Maksudnya macam ni, kita bermaksud dia di sebaliknya, tak. Kita just kena faham apa secara dasarnya maksud Al-Quran tu apa. Betul. Macam tu. So berbalik kepada mental health tadi kan, yang berkenaan dengan depression, anxiety and so on ni, sebenarnya untuk Gen Z sebenarnya sekarang ni agak challenging kan. Sebab bagi saya tuan, sekarang ni untuk Gen Z dia berlakunya satu permasalahan yang kita panggil dia macam lambatkan maklumat lah. Kalau macam bila berlakunya lambatkan maklumat ni kan, Syauqi kan, kita Gen Z tend to search tau, macam dia punya problem and so on kan. Macam search, yelah aku ada depression. Lepas tu dia pun teruskan hidup sebagai seorang yang ada depression kan. Betul. Lepas tu ini memang berlaku tu kan. Macam berkenaan dengan yang introvert kan, Syauqi kan. Macam search, aku introvert. Dan dia yang kita tak nak tu, dia kekalkan hidup dia sebagai seorang yang introvert. Dia tak nak ada perubahan. Sebab bagi dia macam aku memang introvert. Kalau ada macam majlis keramaian ke apa, majlis ilmu kan, dia tend tu tak nak pergi tau, Syauqi tau. Sebab dia macam aku memang introvert kan, aku memang tak selesa orang ramai kan. Macam mana Syauqi? Itulah masa berkaitan dengan introvert, extrovert ni, macam aku bagi tahu tadi, dia adalah satu benda yang kita mengklasifikasikan kita sebagai introvert ataupun extrovert based on apa yang kita baca, konten apa yang kita consume apa semua. Tapi bagi saya adalah kita tak boleh jadikan diri sebagai satu alasan untuk satu benda yang aku introvert dan aku tak boleh buat apa-apa. Kan sebenarnya bila ada masalah, kita nampak kelemahan diri kita, kita kena cari solution. Macam mana aku nak come up dengan benda aku counter balik. Aku problem sini cara untuk aku counter balik masalah ni kan. Tapi ada orang yang menjadikan sebagai alasan untuk dia tak berubah dan dia maintain pada level yang sama lah. Okay, balik berkaitan dengan mental health. Sorry to say lah, kadang-kadang bukan nak kata lah, susah untuk kata benda tu tak jadi. Tapi sebenarnya aku punya personal diri sendiri pernah mengalami benda tu. Kita clarify awal-awal lah, depression apa semua ni bukan kita nak menidakkan. Tak, benda tu memang ada, wujud ada. Kan. That's why dulu orang cakap kalau dia ni dah pening-pening sekarang ni lama-lama jadi gila. Tapi sekarang mungkin orang start jumpa psychiatric apa semua kan. Sebab benda tu memang ada. Sebab benda ni berlaku dekat bapak saya sendiri. Lepas tok awal saya meninggal, dia memang depression, memang start pergi pusing kampung apa semua kan. That's why dulu orang cakap kalau kena macam tu tak ada ubat, memang gila lah. Tapi mak saya come out dengan solution, bawa ke Ipoh jumpa psychiatric dan ada terapi apa semua. Maksudnya benda ni bukanlah benda yang main-main tau. Masalah mental ni sebenarnya ada, cuma kena cari solution benda tu kan. Tapi jangan kita anggap benda tu main-main lah. Setengah orang kata alah takkanlah kena komen sikit pun tiba-tiba depression tak. Okay, sebab last week benda ni berlaku kat saya kan. Saya viral dekat Twitter pun semua kan. Kita cuba untuk cool down dan kita cuba relax. Tapi mind kita susah control juga tau. Kita at the end kita akan overthinking apa semua kan. So, maksudnya benda tu betul. That's why tak pelik kenapa artis-artis di Malaysia atau luar negara tiba-tiba keluar news artis sekian bunuh diri disebabkan tekanan. Kita rasa macam takkanlah sebabkan komen boleh bunuh diri. Tapi sebenarnya benda ni ada. So bagi aku kalau ada kawan-kawan kita yang mungkin ada masalah macam ni kan, kita orang yang tak ada problem, kawan dia, why not kita give moral support ataupun bawa dia jumpa psychiatric untuk solvekan masalah dia. Sebab penyakit ni lah jadi macam penyakit yang normal lah zaman sekarang, orang ada benda tu kan. Tapi kena come up dengan solution lah. Janganlah melayan kena benda solve tu. lah. Melayan benda tu memang mati diri. Macam Tuan Kimi kata tadi, at the end Quran adalah kita punya guideline. So maksudnya tak boleh lari daripada benda tu lah kan. Tapi macam bercakap tentang mental health ni kan, Tuan Kimi kan, saya personally saya tak nak terlalu judgemental dan terlalu punish untuk Gen Z sekarang ni. Sebab memang kita tahu being a Gen Z sekarang ni memang challenging tuan. Even kalau kita pun berada dalam situasi Gen Z, mungkin kita pun akan mengalami kerumitan kan, susah kan. Kita pun terapung kan sebenarnya kan. Tapi kita Gen Z tau. Cuma kita Gen Z yang melepak dengan Gen Y. Tapi kita ni tak pekat Gen Z sangat lah kan. Sebab kita still boleh bercakap dengan orang apa semua kan. Sebab ada je kawan-kawan yang sebaya, tengok macam dia ni sebaya aku ke. Sebab cara berfikir, cara cakap nampak beza kat situ. Sebab kita lepak dengan
Gen Y, otak-otak. Okay tuan, balik pada tuan punya business. Melalui fasa daripada sebuah kedai yang retail dan fasa tu tuan terbalikkan dia jadi online tu, macam mana tuan? Boleh tuan share sikit tak? Perih jerih dia tu susah tak tuan? Oh tak, bagi saya senang je. Nak buat online ni senang kan. Nak retail lagi susah. Kita nak physical store. Okay, maksudnya waktu bila yang tuan nampak macam sekarang aku dah kena masuk online lah, bila dah macam kesedaran yang daripada retail shop, aku kena start online? Paling ketara sekali sejak TikTok shop dan TikTok sendirilah. TikTok sendiri tu agak susah. Bila ada TikTok shop kan, itu lagi ketara lah. Cuma saya punya ni nak buat TikTok shop jual cermin mata direct itu agak susah. Tapi kalau kita boleh buat dari segi awareness lah. Tapi dan dari segi ni macam accessory ataupun saya nak jual frame saja ke kan, itu boleh lah kalau dekat TikTok shop. Itu paling ketara. Tapi bila saya buat bisnes saya sendiri, waktu tu TikTok sangat baru lagi. Masa tu lepas PKP 1 saya start sebenarnya macam baru lagi kan. Dia kan banyak season, PKPD, PKPP. Oh banyak. Pening awak. Retail kan, bayangkan kedai kena tutup. Ya tuan, sewa kena bayar. Tapi kalau yang pasal masa COVID tu tuan optometris pun kena tutup ke? Ada yang kita kena tutup. Kita PKPD kita kena tutup. PKP 1 kita kena tutup. PKP 2, PKP setengah masak semua tu. Banyak yang ada juga yang tutup, ada yang tak tutup lah. Tengok macam mana ketat kan. Tapi masa kena tutup tu saya ingat 3 minggu tak ingat lah. Tapi hampir separuh bulan lah. Bayangkan separuh bulan kita nak bayar sewa lagi kan. Staff kena bayar lagi. Staff kena bayar gaji tau. Bayar gaji penuh. Awak tak boleh tak bayar. Salah. Dia tak buat apa pun. Faham tak? Jadi betul. Kalau sewa macam sewa, owner landlord ni pun dia ada hutang dengan bank. Dia ada hutang dengan bank kan. Kita jadi faham dia nak kena bayar dekat bank juga. Jadi dia pun minta juga. Mungkinlah dia boleh bagi diskaun macam tu kan. Tapi nak cakap free tu tak lah. Tapi bisnes tak jalan. Kedai tutup terus kan. Memang sangat susah. Melalui fasa daripada pertukaran retail ke online tu kan, macam bagi tuan mungkin mudah. Macam Syauqi, perjalanan daripada property agent tu macam mana masa masuk dalam property tu, macam mana perjalanan dia? Okay, macam aku punya industri, dia sebenarnya macam ni lah. Sebenarnya apa yang dah terjadi dalam dunia hari ni, sebenarnya Allah dah rancang dah benda tu kan. Macam di Malaysia sendiri pun kita nak go for digital ni, sebenarnya cita-cita digital ni dah lama dah sebenarnya. Mungkin 2017, 18. Tapi disebabkan rakyat Malaysia ni comfort dengan apa yang ada, so kita cakap tak apalah, apa yang ada pun cukup dah, apa semua. Terjadinya PKP, COVID, semua lockdown. Waktu tu dah start keluar digital product macam online stream, meeting pakai Zoom apa semua tu. Maksudnya bila terjadinya masalah macam COVID-19 apa semua ni, dia menjadi satu wake up call kepada rakyat Malaysia yang untuk kita kena go for digital cepat. No choice. QR code, ingat tak? Betul. Dulu QR code ni dekat China aje yang ada. Masa PKP tu start dengan scan QR ni. Dulu agak kan kurang lah orang pakai QR ni dekat Malaysia. Kita tak guna sangat. Di kedai-kedai retail apa, kita tak ada scan QR ke touch and go e-wallet apa semua, tak ada lagi. Betul. Masa tu sebenarnya dia, kalau kita nak pandangkan daripada positive side, COVID-19 ni menjadi satu situasi yang mempercepatkan kita untuk ke arah digital yang lebih membangun, lebih cepat kan. Kalau kalau kita selesa apa yang ada, mungkin lagi 10 tahun baru kita sampai lagi 10 tahun kita baru start pakai QR. Kan orang lain dah ke mana kan, tapi disebabkan COVID kita dah start. Benda tu dah kita dah pakai. Tapi kalau macam property punya industri, waktu COVID tu agak-agak struggle juga. Sebab waktu tu sebelum tu semua the only solution untuk closing sales adalah kau kena jumpa klien, bawa pergi rumah, viewing and so on, then close the deal. Tapi bila COVID tiba-tiba keluar 360 punya VR punya virtual punya viewing kan, pakai laptop apa semua, online viewing. Dan pada waktu tu dah start ada benda-benda macam tu kan, yang sebelum ni tak ada pun. Tapi bila benda tu macam mula-mula agak janggal, boleh ke aku nak beli rumah tengok dalam komputer. Tapi bila dah 2-3 bulan lepas tu, orang dah tak ada masalah untuk beli rumah secara dah start set. Okay, you present dekat I. Dulu present tengok sikit rumah by virtual apa semua, close, okay booking. Sekarang ni just bagi video, cerita sikit checking loan apa semua, bagi unit booking. Tak perlu pun nak terlalu cerita details. Maksudnya
zaman sekarang ni orang dah lebih berani untuk purchase benda yang lebih besar secara online. So maksudnya one day third party punya kita lah as a salesperson, agent apa semua ni, one day mungkin dah tak relevan. Kan? Okay, nak beli rumah, sekejap pergi pakai VR apa semua tu, okay, viewing, purchase kat website. Tengok Tesla, order Tesla macam mana kan. Macam mana tu? Tuan pernah order, cuba share sikit. Saya tak ada. Tak ada order lagi lah kan. Tak ada order lagi. Tapi tuan apa ni, dalam apa ni kereta punya industri kan. Sebab Tesla tu saya rasa mungkin hampir semua memang kena beli kat situ kan. Memang kena buat booking tu, memang kena buat kat situ kan. Kalau macam saya daripada melaluinya transition pembelian macam very into online ni kan, macam masa saya masuk dalam bidang kereta ni tuan, masa tu zaman yang orang masih lagi bagi flyers kat depan bank. Betul, dia masih lagi bagi flyers kat kereta-kereta kan, dekat pasaraya semua kan. Masa tu saya tengok macam ini something wrong ni kan, macam susah sebab kita nak bagi flyer semua kan. Gen Z so called Gen Z kan, macam mana nak lagi mudah kan. So saya belajar sesuatu masa tu tuan. Saya start explore berkenaan dengan FB ads. Saya start belajar tentang FB ads. Lama-lama saya fikir macam kat mana logiknya kalau contoh macam kita nak stick to offline kan, kita nak main secara bagi flyers, kat mana logik yang kalau kita nak reach 50 orang, kita kena spend almost maybe 10 minutes untuk untuk reach 50 orang bagi flyers, jumpa orang and so on kan. Dekat mana logiknya kalau dekat online tu kita boleh reach 100, 200, 300 kan, you name it, berapa je you nak kan, letak je berapa budget. So start daripada situ saya start explore berkenaan dengan FB ads sebelum revolutionnya ke TikTok apa semua TikTok kan. Sebelum banyak salesperson yang sekarang ni dekat TikTok, mungkin dia orang tak tahu apa yang berlaku sebelum revolutionnya masuk ke very into video kan. Sebelum tu orang main FB ads, IG ads kan, macam tu kan. Tapi sekarang ni memang very into yelah, sebab kalau katakanlah macam old school punya salesman, dia orang nampak the only way untuk reach people adalah dengan bagi flyers, buat roadshow apa semua kan. Tapi macam kita yang as a Gen Z ni, kita fikir kita boleh dapat result yang sama tapi dengan cara yang lagi simple. Gen Z kan, dia nak benda yang simple, benda yang senang kan. So kita fikir macam okay, kalau aku nak 50 leads kan, kalau kau bagi flyers, kau kena keluar duit, kau kena keluar tenaga. Tapi kalau kau tekan FB ads, kau keluar duit, tenaga kau tak keluar. Nampak tak, benda tu sama je dia punya ni kan, sebab nature dia. Saya boleh sentuh juga dalam health industry kan. Sebenarnya health industry ni satu benda yang dia berkait rapat dengan servis. Tak kisahlah doktor ke, klinik gigi ke, ataupun farmasi ke sendiri, dia adalah untuk local punya business. Faham tak? Dia macam kedai makan yang local kan. Takkan tiba-tiba orang daripada Ipoh contohnya nak pergi kedai saya dekat Shah Alam, ataupun awak nak cabut gigi, awak pergi tak klinik gigi kat Shah Alam? Walaupun awareness awak minat pun biasanya orang tak pergilah. Biasa most of the customer dia datang daripada dalam kawasan tu. Jadi saya sendiri pun sebenarnya macam mana saya boom daripada awal saya start business pun memang FB ads lah. Sebab FB ads ni even compare dengan content punya marketing sampai sekarang, dia lebih bagus tau. Sebab dia boleh target local punya penduduk setempat tu. Betul. Itu yang powerful. Sebab kalau kita buat content contoh kan, ni masuk ni, kalau orang Sarawak tengok pun dia bukan boleh beli dengan saya. Betul. Betul tak? Jadi kalau FB ads ni dia local, itu best lah. Faham. Betul. Okay, berbalik kepada tuan punya bidang tadi kan, health industry. Tuan ada cakap dengan saya yang berkenaan dengan sebenarnya doktor pun salesperson juga. Mungkin tuan boleh share. Okay. Ini keras lah. Lagi keras lagi bagus tuan. Saya risau. Saya dah banyak kali tau video yang pergi 2-3 juta kan. Aduh, banyak video 2-3 juta kena kecam pun ada. Okay, tak apa tuan, saya bagi tuan platform. Nanti kecaman tu tak sampai kat tuan. Okay, basically contoh lah kan, doktor ni macam saya lah. Tapi saya faham lah, sebab macam saya cakap daripada awal, doktor juga adalah salesman. Betul tak? Contoh saya buat dalam bidang saya pasal mata, okay. Seorang doktor mata, bila dia buat recommend, ada contoh buat LASIK ni ada 3 jenis mata. Pembedahan mata untuk hilangkan rabun ni ada 3 jenis. In general, ada LASIK, ada relax smile, lepas tu ada dia panggil intraocular lens ni, maksudnya dia tanam lens dalam mata.
Macam orang cataract. Ui, Orang ada familiar tak orang cataract macam mana? Dia buang Saya tak tahu selaput. tu. Orang selaput. Selaput tu dalam mata. Okay. Kita buang selaput. Kita masukkan kanta macam contact lens tu, kita masuk dalam mata. Dia permanent ke tuan? Permanent. Ah. Okey, itu Jadi dia berlaku. kena Jadi teknologi ada servis ke apa ke tak payah? yes, ini isu dia. Okay. Bila contohnya nak tanam so-called contact lens lah, saya nak bagi ramai orang faham, tanam contact lens dalam mata ni, dia ada kesan sampingan dia, faham tak? Faham. Tapi ini yang masyhur. Ini yang buat duit. Kadang-kadang sebab Ni dia rabun dahsyat ni. contoh, Okay. contoh dia rabun dekat. Oh. Ataupun dia rabun sikit lah, dia rabun 100 200 tapi dia tak sesuai untuk buat LASIK kan. Tapi bagi tuan lah, rabun biasa kalau nak baca susah, patut tak dia tanam dalam mata dia? Itu Tak sampai situ kot. betul, tapi ada doktor yang recommend buat benda tu. Kenapa tuan? Sebab satu proses tu 20k boy. Oi. 20k sale. 20k sale. Dan dalam industri kesihatan ni semua orang tahu margin tebal tau. Saya tak tahu lah korang aware ke Betul, tak. betul. Aware. Dalam klinik gigi lagi lah. Klinik gigi ke, dia punya margin Sebab dia masuk sangat. professional punya servis. Betul. Sebab tu alamak, tak apa, kita sambung pasal ni dulu. Kita sambung pasal mata, topik mata tadi kan. Jadi kalau orang dia tak sesuai LASIK, dia tak sesuai untuk buat relax smile, dia sesuai ambil tanam contact lens. Contohnya orang muda. Orang muda. Dia perlu pakai yang tanam tu dalam jangka masa mungkin 40 tahun, 50 tahun lagi sampai dia mati. Dan benda tu duduk dalam mata dia, dia perlu maintenance. Dia ada dia panggil penyakit yang datang selepas pada tu. Tukar minyak Oh. hitam. Yes, dia ada maintenance dia. Dia jadi kabur balik mata dia. Oh, Dia jadi kabur balik. walaupun dia pakai benda tu. Dia jadi kabur balik. Dan bila dia kena kabur balik, dia datang kat doktor tu lagi. Dia datang kat doktor tu lagi buat satu maintenance kita panggil yak laser. Yak laser tu dia laser mata, dia hilangkan balik yang dah jadi cataract balik tu. Itu Maksudnya tuan, dia dalam bisnes macam ni pun dia ada dia punya LTV lah, lifetime value punya bisnes lah. Kau dah settle betul. ni, lagi 5 tahun kau datang balik, kau akan repeat benda lain pula kan. Jadi bagi saya lah, bagi saya kan, ini bahaya sebab bila industri kesihatan ni dia control sebab duit tau. Duit. Jadi dia nipis saja. Kalau orang tu tebal dia punya etika, dia takkan recommend lah benda ni untuk long term, tak sesuai untuk awak. Betul tak? Faham lah. Kalau tebal sangat etika, dia tak dapat duit lah. Itu dia. Dia kena pilih nak tebal etika ke tebal poket. Okey. Tuan, berkenaan dengan optometris dia sebenarnya still berkait dengan insurans kan? Optometri dari segi cermin matanya di Malaysia tak. Di Malaysia tak, tapi dari segi macam saya cakap tadi yang cataract apa semua kan, dia ada insurans yang cover lah. Jadi kalau macam kita sebagai contohnya kita ada masalah mata dan refer dekat hospital, yang tu pun optometris akan handle ke macam mana tuan? Betul, mostly kalau ada pembedahan lah. Ini tempat yang saya pernah kerja lah kan. Tempat yang saya pernah kerja. Kita panggil prelim ataupun sebelum tu, maksud dia walk in, dia datang tu, kita handle, kita check apa semua, kita yang check. Mungkin dia perlukan pembedahan tu. Jadi pembedahan tu, hari tu je dia jumpa doktor. Dan lepas dia selesai pembedahan, lepas pembedahan tu kita balik jaga dia. Itu yang saya buat dululah. Jadi kita boleh tengok kesan sampingan apa semua, kita boleh nampak lah. Jadi macam mana soalan tadi? Dia berkait rapat dengan insurans ke? Insurans dia rumit sikit sebab macam kita tahu polisi insurans ni dia ada yang cover, ada yang tak cover. Tengok polisi masing-masing lah. Tapi sebagai optometris atau doktor tu sendiri, dia tahu ni cover insurans ni boleh pergi ni kan. Faham tak? Jadi dia akan cuba close sebanyak mungkin lah. Betul tak? Kita akan cuba close ini adalah cik ni alang-alang ada insurans cover ni, ambil ni yang paling mahal ni. Tapi untuk mungkin untuk customer yang ada insurans tu bagus juga untuk dia sebenarnya kan. Dia dapat mungkin dia dapat treatment Quality yang punya bagus, quality punya ni lah. Okay, so kita masuk berkenaan dengan insurans lah, Shoki. Ada insurans ni? Ada. So macam mana tuan? Kalau berkenaan dengan insurans, tuan rasa boleh kita sembang sikit berkenaan dengan insurans? Boleh. Saya pun ada maksudnya yang related dengan health industry health, punya yes, ni lah. yes. Medical card and so on. Boleh. Bagi saya sangat-sangat perlu lah. Sangat-sangat perlu. Saya rasa at least semua orang pun kena ada at least medical card dengan macam hibah lah, macam tu kan. Sebab
Lepas dia mati tu banyak lagi yang kena settle biasanya kan. Even LHDN punya hutang pun korang tahu tak, kalau korang mati hutang tu mungkin boleh dituntut lagi oleh LHDN. Itu mungkin orang lain boleh clarify lah. Yang tu macam mana? Dia tuntut pakai LHDN? Tuntut bila dia kira hutang, contoh 2022 kan, awak kurang bayar cukai, faham tak? Lepas tu 2023 awak mati. Bila nak buat awak punya tuan. Contoh kita tak nak Okay. Contoh. Jadi macam mana kita nak macam mana bila kita nak bagi harta pusaka apa semua, kita kena settle hutang dulu, betul tak? Betul. Ni ada harta, ada kereta semua ni, tengok ada hutang LHDN lagi. Betul. Bagi saya lah tentang berkaitan dengan insurans ni sebenarnya, bila mana kata kita ada protection ataupun pelindungan insurans yang cukup, so-called takaful yang cukup, hibah yang cukup, sebenarnya dia tak ada istilah mati dalam hutang. Sebab kita dah risk transferkan benda tu. Maksudnya segala hutang kita apa semua kita dah gantikan kepada orang lain lah. Sebab bila saja property, benda related dengan MRTT, MLTT apa semua tu kan, orang cakap saya beli property ni hutang berjuta, kalau mati macam mana kan. That's why kenapa kebanyakan bank dia cross sell dengan insurance punya produk. Sebab ada orang tanya saya kan, ada klien yang dia nak reduce sikit dia punya monthly apa semua, kata saya kalau nak tolak insurance ni boleh ke? Dalam BNM dia tak kata benda tu wajib untuk bank provide, tetapi dia ibarat, saya nak kata wajib tak, tapi benda tu kena ada. Sebab once kalau kata kalau meninggal kan, hutang berjuta. Tapi Syoki, dia sikit je beza dia kan. Kalau ikut pengalaman aku beli rumah pun berapa puluh ringgit je beza dia kan. Betul. Tapi yang sikit ni lah, kadang-kadang orang yang mungkin first time nak beli rumah dan income pun tak besar, dia nak adjust dekat situ tau. Tapi bagi aku lah, dia macam insurans ni satu benda yang wajib. Sebab apa tahu? Sebab once kalau kata kita meninggal, insurans ni akan cover kita punya hutang. That's why insurans dah takaful lah. Takaful lah. Takut takaful takut ada orang salah faham. Kadang kita dah terbiasa insurans tu adalah takaful lah kan. Takaful lah, mungkin ramai tak faham kan. Takaful tu dia apa kita panggil, dia comply syariah compliance kita panggil. Maksudnya dia halal lah. Kalau insurans ni secara teknikal dia tak halal lah kan. Kalau kasar lagi haram. Macam tu insurans. Tapi disclaimer lah, kita bukan takaful. Dia lari pula kalau tengok video. Tapi kita adalah orang yang faham tentang kepentingan untuk setiap orang tu ada perlindungan takaful lah. Macam pengalaman aku kan, Syoki kan, baru-baru ni anak aku admit, dia warded, dia kena virus lah kan. So dia muntah, cirit semua kan. Macam aku tengok dia punya bill pun lepas baru 3 hari tau, dekat 4,000 Syoki. Tapi dia di cover oleh insurans lah, alhamdulillah. Tapi kat sini aku nak share kan, kalau contoh kita ada orang cakap financial tu okay kan, dimampui lah, kalau nak ambil tu bagi aku ambil lah. Sebab kita kalau boleh, kita nak yang terbaik untuk anak kita kan. So kalau untuk orang cakap hospitalization ni, kalau boleh memang kita nak provide yang tip-top lah kan. So ada pengalaman mana Syoki? Pernah. Sebab aku pernah pengalaman admit, I think last year ke last 2 years. Pada waktu tu adalah lebih kurang dalam 3 ke 4 bulan lepas aku carum takaful, awal-awal waktu tu lah. So maksudnya aku bayar mungkin dalam 300-400 macam tu. Tapi aku punya total yang bayar dekat hospital 7,000 something. Bagi aku macam worth it juga kan. Benda ni kan kita bayar berapa je. Maksudnya 7-8,000. Berapa lama? Seminggu macam tu. Uish. Maksudnya baru bayar lebih kurang dalam berapa je amount, 300-400. Tapi amount yang di cover tu dalam 3, 7 ke 8,000. Bagi aku macam berbaloi lah benda tu. Tak ada masalah pun. Cumanya berkaitan dengan insurans ni ataupun takaful ni kan, sebenarnya bagi aku lah, rakyat Malaysia bukan tak tahu kepentingan takaful, tapi kebanyakan daripada mereka adalah tak mampu untuk carum. Betul tak kan? Betul. Boleh saya ulas pasal tu kan. Kita sebenarnya sangat perlu bersyukur lah dekat Malaysia ni, kita punya kita hospital kerajaan agak murah lah, bukanlah free, sebab ada banyak kita kena bayar juga kan, ada equipment apa semua. Pengalaman saya tuan, wife saya bersalin RM70 je. Yes, exactly. Sebab bukanlah free, tapi bayar murah, tu sangat-sangat murah. Sangat-sangat murah. Kalau kita sakit pun kita kena bayar sangat-sangat murah. Sebab kerajaan kita allocate sebahagian besar daripada bajet kerajaan ni untuk dekat hospital, untuk benda ni. Tapi ini pun bisnes juga, betul tak? Ini pun bisnes juga. Sebab orang yang provide untuk hospital tu pun salesman juga. Betul tak? Big pharma apa semua ni, dia orang yang lobby. Cuma kita rasa kita bayar murah, tapi sebenarnya kerajaan bayar sangat mahal. Betul. Ramai orang anggap benda tu
tu aku dapat ubat free. Ubat tu tak free, ada orang lain yang tanggung. Betul tak? Ramai orang cakap benda ni free. Tak free, benda free. Tu ada cost tapi ditanggung oleh orang lain. That's why benda tu yang kita kena faham. Tapi Syokir, bila terlalu banyak benda free, kadang-kadang orang macam dia dah terbiasa dengan free macam kena bayar. Macam tu, kena bayar kan? Itu betul. Balik semula kan dekat negara kita, itu negara kita yang free, yang murah apa semua. Ada negara yang memang dia tak provide. Kerajaan tak buat hospital kerajaan apa semua ni. Memang kita kena 100% buat dengan medical card kita sendirilah ataupun bayar sendiri. Faham tak? Mungkin kalau paling dekat saya cakap Indonesia lah macam tu. Sebab tu kadang-kadang kalau sakit memang tak mampu, mati situ lah. That's why certain negara maju mewajibkan rakyat dia orang ambil insurans. So maksudnya benda tu government sendiri pun, bukan Malaysia lah, maksudnya Malaysia nampak kepentingan, tapi negara-negara maju sebenarnya nampak sangat-sangat penting untuk setiap individu ada insurans, pelindungan kan. Yelah sama macam kereta kan. Kereta kita beli ada insurans. Diri kita wajib ni lah. Tak ada insurans. So maksudnya macam something wrong somewhere lah. Kereta tu lagi mahal daripada dia. Ayat ni man. Salesman Okay, yang minat nak ambil insurans isi beg biru. Okay. Kan, betul lah kan. Maksudnya macam tu lah kan. Maksudnya industri insurans, yes. At the end semua industri make money lah kan. Aku sakit, hospital bayar. Hospital dibayar balik insurans, aku bayar dekat insurans. Benda tu economic cycle yang sebenarnya rather than kita buat untung ataupun orang lain buat untung. Simple as that lah kan. Kalau kita tak nampak peluang, kita tak buat untung lah. Tapi kita nampak peluang tu, kita buat untung. Contoh macam bagi tahu tadi lah, aku masuk bayar something, dalam bayar certain amount 300-400 baru carung. Tapi rezeki masuk hospital private cover 7,000-8,000. So maksudnya dah berbaloi sangat lah kat situ kan. Betul kan? So, ada lagi perkara nak bidas ke? Tapi tadi kalau tak cover pun alhamdulillah juga kan. Kalau maksudnya tak perlu masuk hospital lah. Macam saya pun dah lama dah saya punya medical card tu kan, dah lama. Tapi alhamdulillah tak masuk hospital. Minta-minta tak perlu guna lah. Kalau kena guna tu yang sakit tu kan. Ya, sebab kan sometimes bagi saya lah, saya tinggi jugalah. Setiap tahun ni dah start naik saya punya medical card apa semua kan. So bagi saya macam aku bayar dalam 280 something Seorang Tuan-tuan saya punya masih sampai sekarang stagnant 100.5. 100.5 je seorang. Jadi laki bini dia baru 300. Kalau tapi tak tahulah, mungkin saya punya apa tu dia panggil polisi tu mungkin dia tak ada. Berapa polisi insurans tuan ada? Sekarang satu, tapi dia komprehensif lah. Dia ada medical card, dia ada investment yang sikit-sikit tu. Lepas tu dia cover kematian juga. Jadi setakat ni satu, tapi dalam tu ada banyak benda lah. Company warna apa bagi keluar warna je? Bahaya sebab sekarang orang tak boleh cakap pasal insurans. Boycott. Kenapa? Sebab majoriti company kewangan ni company daripada US tau. Kebanyakan yang awak terlintas dalam fikiran awak kan. Ada P ke, ada A ke. Faham tak? Dimonopoli oleh daripada US punya contoh company lah. Macam sekarang ni kan viral berkenaan dengan isu boycott kan. So macam mana tuan, mungkin tuan boleh sensitif boleh kupas ke? Boleh. Okay. So berkenaan dengan boycott kan, adakah tuan setuju berkenaan dengan biasa kita tengok macam sekarang ni orang dah terlalu taksub macam company ni daripada mana? Oh ni daripada sini, okay boleh. Yang ni daripada ni, ni tak boleh. Macam mana tuan? Boleh share sikit? Nombor satu sekali, guideline untuk boycott tak boycott. Kebanyakannya kalau kita tengok yang mufti ke orang yang pandai dalam bidang ni, kebanyakan diorang akan setuju boycott. Kalau tengok mufti, even mufti wilayah, korang boleh tengok garis panduan untuk boycott. Mufti wilayah keluarkan, pejabat mufti wilayah keluarkan garis panduan untuk boycott. Maksudnya bagus lah. Maksudnya ada hasil lah boycott tu kan. Betul. Ada benda sebenarnya tu. Tipu kalau dia orang cakap tak ada. Sebenarnya boycott sangat memberi kesan pada dia orang sebenarnya. Sangat memberi kesan. Sangat memberi Cuma kesan. Macam dalam guideline tu, kita kena berhati-hati yang mana kita nak boycott. Betul. Ini sensitif sikit lah sebab ada orang tak boleh semua tak boleh kan. Ni tak boleh. Pada pandangan saya lah, mungkin saya salah. Pandangan apa yang saya buat, termasuklah sekarang juga, saya pilih syarikat mana ataupun owner kepada syarikat tu yang menyokong it's not real ni. Jadi kalau dia menyokong, jadi saya cuba untuk elak lah. Itu je lah saya boleh buat. Tapi kalau saya punya fahaman kan, macam kita kadang-kadang kita tak boleh lari daripada ada sesuatu benda yang kita tak boleh nak boycott. Contoh WhatsApp kita guna setiap hari. WhatsApp siapa owner dia kan? Meta siapa owner dia?
Betul tak Syaki? Betul. Macam contoh Facebook, Instagram, Meta, WhatsApp. Meta kita guna setiap hari Syaki. Kalau tak guna yang hijau, kita guna yang biru. Tak guna yang biru, kita guna yang betul betul lah sebab kan? sebab Kadang-kadang tak boleh lari. isu boycott ni sensitif kalau kita nak kupas. Tapi kalau nak boycott ni, kalau orang cakap dia terbukti memang orang cakap daripada segi supportive tu, memang dia support negara yang tak kena dengan kita kan, memang digalakkan lah untuk boycott. Contoh yang viral sikit, isu sikit tentang F&B punya brand M. So brand M tu, yelah kita dalam keadaan yang sebab company M tu kalau ikutkan sebenarnya dia memang dah fully managed by certain company yang memang dah take over overall lah. Cuma dia bayar royalty dekat yang pemegang license dia punya brand asal tu lah. Tapi isu macam tu lah. Ada yang cakap macam tu, macam dekat pekerja dia apa semua kan. Tu saya sangat tak bersetuju kalau too agresif kan. Kita pergi siapa nak makan Starbucks kat situ, oh kau ni tak boleh. Kita tak boleh. Still tak boleh mempersoalkan. Tak adalah kalau dia nak makan lah. Sama juga kita cakap ada benda yang tak boleh elak kan. Cuma bagi saya isu macam benda yang tak boleh elak, tadi awak cakap pasal WhatsApp, Facebook apa semua ni, saya rasa yang patut boycott, pandangan saya lah, dan saya sendiri pun dah buat, saya rasa advertiser ataupun marketer. Macam tak tahulah korang pakai lagi FB Ads ke tak. Kalau saya dah stop FB Ads 100%. Dulu saya buat sebab saya punya customer majority dekat Facebook. Faham? Itu bila saya stop FB Ads tu dia keras sikit. Dia susah. Jadi saya punya ads location tu saya akan pergi tempat lain lah. Tapi sebagai pengguna yang per ni kan, saya rasa tak patut lah. Boleh je, pakai je lah, sebarkan sebab kebaikan. Dia tak contribute apa-apa secara direct lah. Duit dia tu dia tak bayar. Yang bayarnya orang yang buat iklan macam kita kan. Yes. Betul. Ada lagi perkara nak bilas Syaki? Betul lah, pasal boycott tu macam tu lah. Maksudnya kita kena boycott secara tepat panduan yang lah. betul. Follow memufti wilayah punya guideline macam mana cara boycott dengan betul. Jangan boycott betul-tuli lah. Dan bukanlah buang benda yang kita dah tak, beli. Ada betul. dengan iPhone bukan macam tu. Cuma yang ramai orang boycott adalah bukanlah maksudnya kita apa yang kita ada kita kena buang. Cuma jangan beli benda baru yang ni membantu ekonomi. Tapi bila kita boycott kan, dia datang satu lagi orang macam, alah, boycott bulan depan ataupun 2 bulan depan, 3 bulan depan, nanti pergi balik. Pandangan aku kan Syaki kan, pandangan aku macam bukan itu yang kita nak. Sebenarnya kita punya concern, sebenarnya kita nak tunjukkan kemarahan kita tu. Betul. Dengan kita dia tak pergi sebagai wake up call kepada mereka. Bukan kata alah 3 bulan 4 bulan nanti datang balik apa semua kan. Kalau dia macam ni, kalau kita boleh boycott selamanya, bagus. Tapi terimalah yang susah. Sebenarnya kalau kita nak boycott, memang boycott betul-betul kan. Betul tak Syaki? Betul. That's why lah. Sebab yelah, kebanyakan brand-brand besar yang kita guna hari-hari lah brand-brand memang daripada sana kan. Maksudnya susah untuk kita boycott. Melainkan kalau ada, yelah, benda ni dah brand dekat brand-brand yang top ni berada dalam Malaysia ni bukan baru, puluhan tahun. Maksudnya kalau kita nak tukar contoh brand mi segera tu kepada mi segera lain, sebab benda tu dah jadi nature dalam kehidupan kita kan. Bukan mudah rasa lain, sebab kita tak kena. Tapi apa yang kita boleh buat, mungkin walaupun bukan selama-lamanya, tapi pada waktu boycott ni kita tunjukkan yang kita ada kuasa, menunjukkan kita ada kuasa untuk slow down kan you all punya ekonomi apa semua. Tapi kan, saya masih sarankan, saya masih nasihatkan berkenaan dengan boycott ni, kalau boleh panjangan lah. Sebab kita nak, kalau boleh kita nak bagi jawapan play safe. Belajar daripada kesilapan. Okay Syaki, wrap it up lah. Okay, wrap it up. So thank you kepada Tuan Kimi sudi spend masa dengan kita pada malam ni daripada KL, jauh-jauh datang. So banyak benda kita belajar. Tuan boleh promote tuan punya business? Tuan punya business promote dia. Saya kenalkan lah. Saya Hakimi, saya owner kepada Kimisha Optometrist. Dan Kimisha Optometrist ni, konsep kita buat cermin mata yang mampu milik. Tapi dalam masa yang sama, optometris yang akan check mata dia orang. Dia biasanya optometris ni dia orang akan prefer untuk buat high end punya customer lah. Sebab boleh buat duit. Jadi nak buat yang murah dan sederhana ni dengan ada optometris, itu Kimisha Optometris buat lah. Power Okay, so guys, kalau ada yang nak cari spek ke, buat lens boleh? Lens boleh, contact lens. Okay, korang boleh cari brother Kimi ni dekat TikTok. Apa nama? Hakimi Kimisha. Okay, baik guys. So korang yang baru jumpa channel ni, leave a like, subscribe, follow,
tekan je semua button tu. Jangan tekan semua report. button. Okay, ciao. Okay, ciao, bye. Thank you.